Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama. Sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pertama, kepada para alim ulama, seterusnya yang saya hormati, yang amat berhormat Datuk Seri Sa'rani bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Perak Darul Ridwan, yang berhormat Datuk Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Sekretariat Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, yang berhormat Datuk Azmil Shah bin Zainal Abidin, Penasihat Undang-Undang Negeri Perak, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan Negeri, Persekutuan dan JLC, dan juga kepada Encik Muhammad Sabli bin Bakri, Pegawai Daerah Kerian, Encik Hilmi bin Yusuf yang di-Pertua Majlis Daerah Kerian, para pemimpin masyarakat, persatuan NGO yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dalam tempoh menunggu masuk waktu Isyak, insya-Allah kita akan berceramah, mungkin bukan kuliah, iaitu berkaitan dengan penghayatan Isra dan Mi'raj, Dan saya ada sediakan slide. Slide okey, kabel tak okey. Jadi rupa-rupanya dalam hidup kita ni kabel penting, tuan-tuan. Kalau tak ada kabel susah juga. Kalau kabel ada tapi kabel tak okey pun susah juga. Pastikan ada kabel dan kabel yang okey. Bismillahirrahmanirrahim. Temannya orang Terengganu, tapi sempatlah 5 tahun makan nasi kawah di Malay College daripada Kangsor tahun 82-86. Selain daripada belajar daripada cikgu-cikgu, guru-guru di sana, menumpang ilmu daripada ulama-ulama negeri Perak di Malay College sendiri, almarhum Ustaz Yusof mengajar di sana. Kemudian yang saya banyak ambil ilmu adalah almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kanti rahimahullah taala, dan sampai sekarang anak sulung beliau, guru saya Al-Qadhi Ustaz Haji Adnan hafizahullah taala. Jadi balik ke Perak ni macam balik kampung juga. Pagi tadi dari Kemaman, alhamdulillah, walaupun camp, sampai juga ke daerah Kerian. Dan penghayatan Isra Mi'raj ini memang kita orang biasa tidak akan boleh Isra dan Mi'raj. Cuma kita nak ambil daripada insan yang mulia, yang Allah Taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Maha suci Allah Taala, Jadi akidah kita dan telah diisytiharkan oleh sahibus samahah Datuk Mufti
adalah berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, yang mana asas akidah kita adalah tanzih, iaitu subhana, mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Berbeza khalik dengan makhluk. Kita makhluk sehebat mana pun pasti ada banyak kekurangan. Yang namanya khalik mustahil ada sebarang kekurangan, dan mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluk. Ya, hati-hati dalam kita menanggapi Isra' dan Mi'raj. Wal-iyazubillah, ada segelintir umat Islam terdorong memahami Isra' dan Mi'raj itu untuk mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat di atas arasy. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Allah Ta'ala wujud, tidak bertempat. Kerana yang namanya arasy itu adalah makhluk Allah. Sepakat ya umat Islam semua setuju arasy, langit, bumi, syurga, neraka, malaikat, para nabi, para rasul, semuanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna makhluk? Diciptakan. Apa makna diciptakan? Sebelum diciptakan belum ada. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala wujud sebelum ada arasy. Maka wujud Allah tanpa arasy pasti, yakin. Tak mungkin setelah Allah ciptakan arasy berubah Allah Ta'ala jadi bertempat atas arasy, berubah Allah Ta'ala berada pada makhluk dia. Ini dinamakan akidah al-hulul. Akidah Allah bertempat pada makhluk itu tidak ada subhana, tidak ada mentazifkan Allah Ta'ala. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, yang menjalankan hambanya. Ya, sementara lalu bunyi hamba macam leket. Dan hamba ni kalau dahulu milik tuan dia, ikutlah tuan nak suruh buat apa, buat kerja apa, ya, buat ambil upah apa. Hamba boleh jual pula, boleh beli pula, boleh bagi sewa. Ya, macam barang-barang sahaja. Tapi bila Allah Ta'ala sebut bi'abdihi, dhamir hu itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi mulia balik. Bahkan sesama kita manusia ni pun, ya, awak kerja apa? Kerja reba je. Oh, reba di mana? Reba sultan. Oh, lain macam. Reba sultan. Walaupun reba nisbah pada sultan, naik darajat dia jadi hebat. Apatah lagi nisbah hamba itu hamba Allah. Allah perjalankan pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuan? Linuriyahu min ayatihi, min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepada baginda ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan, kewujudan, kehebatan, kesempurnaan kami. Jadi beza kita dengan binatang adalah akal. Ya, hati-hati ya, di zaman kita ni merebak satu penyakit. Tak tahulah di Keria ni dah merebak ke belum. Kalau di Kuala Lumpur dah merebak penyakit ini, ringkas penyakit ini adalah BBAK. Orang sini biasa dengar dah penyakit BBAK. Alhamdulillah. Kalau tak biasa dengar, harap-harap belum tersebar lagi. BBAK ni ringkasan kepada biar bodoh asal confident. Itu. Dia bodoh tapi dia confident. Kita jumpa di mana penyakit ni? Dalam Facebook, dalam WhatsApp. Ya. Kalau dia senyap, kita tak tahu dia bodoh. Tapi bila dia bercakap, bodoh rupanya. Antara contoh ya, penyakit biar bodoh asal confident ini, ada saya jumpa satu orang masuk komen dalam Facebook, kata dia, Ustaz, saya dalam bab akidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Masya Allah. Baguslah. Tak ada nampak bodoh apa pun, nampak cerdik. Lalu dia sambung lagi, saya tidak guna akal, kata dia. Oh, macam mana? Kamu pegang Quran dan Sunnah, kamu tak guna akal. Semenjak bila Quran dan Sunnah tak bagi kamu guna akal? Jadi kamu dah memfitnah Quran dan Sunnah. Kamu declare, kamu ikut Quran dan Sunnah, dalam masa yang sama, nafas yang sama, kamu declare, kamu ijtihad, tidak guna akal. Ini kamu memburukkan Quran dan Sunnah. Kita agama Islam, agama yang memuliakan akal. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, afala ta'qilun. Apakah kamu tak memikir? Betul ke memikir lagu tu? Di Krian cakap utara Perak ke utara Kedah? Ya? Penang. Bukan ayak. Oh. Teman ingat orang sini ayak. Orang Perak ayak. Oh. Penang lagi susah saya nak kali lidah saya ni. Orang tengah nak cakap Penang, saya lagi bunyi macam siam.
Baik. Nah, ya. Letak. Tak payah. Nak letak ni, nak letak gambar. Boleh letak gambar. Baik. Jadi sambung pada perbincangan kita. Agama Islam adalah agama yang memuliakan akal. Tidak ada ta'arud, percanggahan antara naqal, wahyu dan juga akal. Kalau akal rasa bercanggah dengan wahyu, berarti akal telah disalahgunakan. Ya, hati-hati. Ada orang zaman sekarang ni dia tak mau belajar tauhid. Kita ajak dia belajar, marilah kita mengaji tauhid. Kalau tempat kita panggil mengaji sifat 20. Kata dia, buat apa belajar sifat 20 bukannya ada zaman Nabi. Ini sifat 20 ni bid'ah kata dia. Ya, bukan setakat bid'ah, bahkan ini ilmu falsafah Yunani. Ada di Penang sebut pasal Penang. Di Penang Ustaz Abdul Habaq dia kata lagu ni. Dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam masjid, mai ustaz nak mengajak sifat 20, tuan-tuan bangkit, ambil suis motor, belah pergi pasar malam, dia kata. Lagi bagus. Tak usah duduk dengar mengaji sifat 20 ini. Ini adalah ilmu falsafah Yunani. Ini ilmu orang kafir. Kafir lah, bukan kafir. Kafir. Ini ilmu orang kafir. Tak usah duduk mengaji. Lah. Yang ni dia gagal faham. Yang kata bid'ah ni benda baru. Sifat 20 bukan benda baru. Susunan sifat 20 tu baru. Ulama' baru susun. Pasal ulama' duk nampak umat jadi kelam kabut. Sudah timbul pelbagai bid'ah, rekaan yang karut marut. Maka ulama' menggali dalam Quran dan hadis, susun ilmu jadi wujud, qidam, baqa. Tapi ilmunya tidak baru. Tidak percaya, bilang satu persatu. Tidakkah orang di zaman Nabi SAW, jangankan kata zaman Nabi SAW, bahkan di zaman Nabi Adam AS, yang namanya orang mukmin, orang yang beriman, adakah tidak tahu Allah wujud? Dan apa jadi satu orang kalau dikata Allah tak wujud? Ya kafir, etis, dia orang yang mulhid bila kata Allah tak wujud. Dan pasti orang beriman tahu kalau Allah itu wujud tidak ada permulaan. Kerana setiap yang wujud ada permulaan, pasti diwujudkan. Kalau diwujudkan, itu namanya makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Maka Allah wujud tanpa ada permulaan. Itu namanya qidam. Dan pastilah Tuhan itu wujud selama-lama, tidak akan binasa. Itu namanya baqa. Pastilah Tuhan tak sama seperti makhluk. Maka namanya mukhadafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan pastilah Tuhan yang menciptakan maha berkuasa tidak berhajat kepada yang menciptakan, tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada yang lain. Itulah namanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Pasti Tuhan Maha Esa. Takkan Tuhan banyak. Harap-harap di Perak belum masuk lagi lah. Di Terengganu dah masuk. Mai satu orang daripada Syria menikah dengan orang Terengganu, duduk di Terengganu. Dulu saya duduk tengok, bagus saja dia mengajak nama Ustaz Muhib Khawli. Mungkin ada pernah dengar nama ni. Jadi pernah dia mengajak di surau sebelah rumah saya. Untuk saya tinggal di Wangsa Maju. Jadi nampak bagus, tak ada apa. Baca Quran pun sedap. Main tahun 2020 lain macam dah kuliah dia. Dia kata siapa yang duk kata ada bid'ah hasanah, dia ni nak lawan Nabi. Yang kata ada bid'ah hasanah, Sayyidina Umar. Yang kata ada perkara baru yang baik, Imam Syafi'i. Takkan sahabat Nabi, ulama salaf nak lawan Nabi? Nampak pelik. 2020 koi pelik sampai 2023 16 bulan November, Jabatan Mufti Negeri Terengganu mengeluarkan fatwa bahawa ajaran Muhib Khawli adalah sesat lagi menyesatkan. Antaranya apa? Antara sebab diisytiharkan demikian adalah kerana dia duk habaq ke orang. Oleh kerana Allah Ta'ala tu maha berkuasa, maka kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah boleh menciptakan anak dia sendiri. Kira Tuhan boleh beranak juga. Cuma Tuhan tak nak. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh beranak. Ini masalah. Ini sudah melanggar ijma' umat Islam. Sampai kata Allah boleh ada anak. Pasal apa? Pasal duk pandang lekeh pada pengajian sifat 20. Ya, moga-moga di Perak ni hidup subur pengajian ini. Ini antivirus kepada pelbagai penyakit akidah. Baik. Cuma bahasa nak kena baru sikit lah. Bahasa lama tu dia payah faham. Contohnya setiap yang baharu tidak memberi berkah. Hanya yang beri berkah Allah Ta'ala semata-mata.
Oh, bukan apa pula. Kena habaq lah. Benda baru tak ada bagi kesan apa. Kita makan nasi bukan bagi kenyang. Allah yang bagi kenyang. Habis tak payah makan nasi je, kena makan. Pasal apa? Pasal saat ini kita habaq. Nak ambil bahagian daripada Isra' dan Mi'raj. Baik. Kalau dia belajar sifat 20, dia akan tahu satu sifat namanya kudrah. Kuasa Allah Ta'ala. Akan diajak pada orang ramai, orang awam, Allah Ta'ala Maha berkuasa. Cukup faham. Tapi untuk pergi pada fardu kifayah, kena diajak pada bahawa kudrah Allah hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin. Perkara yang boleh wujud, boleh tak wujud. Yang satu orang umur 100, isteri dia umur 95. Tahu-tahu dia pergi overseas, honeymoon kali keberapa tak tahulah. Balik-balik isteri umur 95 mengandung, dapat baby. Mungkin ke tak mungkin? Dari segi adat, tak mungkin. Adat di sini maknanya kebiasaan. Dari segi akal, harus. Kerana itu masih perkara yang boleh wujud. Masih dalam kuasa Allah Ta'ala. Jangankan lahir satu baby daripada pasangan yang lanjut usia. Lahir satu baby daripada wanita yang tidak pernah disentuh oleh lelaki, iaitu Nabi Isa AS pun Allah Ta'ala jadikan. Jangankan kata lahir tanpa bapa. Lahir tanpa bapa dan ibu. Allah jadikan Nabi kita, Nabi Adam AS, bapa kita tanpa ibu dan bapa. Maka secara kuasa Allah masih mungkin. Adapun anak Allah mustahil. Perkara yang mustahil tidak masuk dalam kudrah Allah. Kalau Allah ada anak, berarti anak Allah Tuhan juga. Itu lagu mana orang sini duk fikir lagu mana? Anak kucing apa? Kucing lah. Anak kambing? Kambing lah, takkan rimau pula. Ya. Anak kuda? Kuda. Anak Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan lebih pada satu. Akal yang sihat tidak boleh menerima Tuhan lebih pada satu. Siapa yang menolak akal, dia menolak cara Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala dalam menetapkan tauhid, itu beza kita dengan yang lain. Kita umat yang bertauhid, yang mengesakan Allah Ta'ala dan menolak syirik. Allah Ta'ala menggunakan dalil akli. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya, langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan yang banyak lain daripada Allah Ta'ala, nescaya binasa habis langit bumi. Baik, soalan. Yang sebenarnya Tuhan banyak ke satu? Yang sebenarnya Tuhan satu. Habis Tuhan satu, pasal apa Allah sendiri berfirman, kalau Tuhan banyak? Makna suruh bayang dengan akal saja. Dalam realiti, Tuhan tidak banyak. Itu namanya dalil akli. Bayangkan dengan akal saja, Tuhan lebih pada satu. Jangan kata Tuhan sampai 10-20. Tuhan ada dua pun masalah. Pasal Tuhan Maha berkuasa. Kuasa Tuhan mana yang nak laksana? Kehendak Tuhan mana yang akan berlaku? Hancur habislah dunia ni. Pakat Tuhan bergaduh sama Tuhan. Maka yang menang, yang kalah bukan Tuhan. Tapi mana tahu Ustaz, kok Tuhan mesyuarat dulu nak buat apa? Oh itu mesyuarat macam expo apa semua, ya. Tak jadi lemah lah kita mesyuarat pasal kita lemah. Kita tak boleh buat keputusan seorang-seorang. Tu nak kena mesyuarat dulu, dapat kelulusan mesyuarat baru kita jalankan. Adakah Tuhan lagu tu juga? Tak mungkin. Maka ini adalah dalil akli. Ya, Allah Ta'ala menisbahkan ke tauhidan. Logik mudah saja. Kalau orang tak faham lagi logik akli ini. Contohlah, di negara kita mengamalkan sistem pilihan raya kurang lebih 5 tahun sekali. Wallahu a'lam, orang politik lebih tahu lagi. Pilihan raya ni katanya makan belanja besar sungguh. Juta-juta ke trilion saya tak tahu, tapi besarlah. Apa kata akan datang kita tak usah buat pilihan raya supaya kita jimat duit. Duit yang buat pilihan raya tu kita buat untuk kemajuan rakyat. Boleh tak? Macam mana Ustaz? Nak jadi kerajaan ramai. Bukan satu kumpulan saja. Tak apalah, janji kita jimat duit, kita tanya siapa yang nak jadi kerajaan, kita lantik semua. Tu dia. Semua lantik. Semua lantik. Kira-kira ada 3 kerajaan. Habis kalau 3 kerajaan, Perdana Menteri nak ambil siapa? Masing-masing kerajaan pilih Perdana Menteri masing-masing. Lagu tu pula. Menteri Kabinet, masing-masing Perdana Menteri lantik Menteri Kabinet masing-masing. Agak-agak macam mana nak akan tahu? Ingat lagi tak masa PKP dulu? Kita confuse nak cocok 2 kali ke 3 kali. Booster ke tak payah. Time tu kita ada 1 Menteri Kesihatan. Bayangkan ada 3 Menteri Kesihatan. Kita nak cocok apa pun tak tahu.
Dah, Menteri Kewangan ada 3. Hak ni kata nak hidupkan balik GST. Hak ni kata tak, kita nak elokkan SST. Hak ni kata nak buat sistem teks baru sampai mati. Apa tak tahu, ada 3 sistem teks. Macam mana nak perintah negara kita? Ni apa cerita politik? Bukan cerita politik. Cerita logik akal. Kalau negara kecil macam Malaysia tak boleh ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan, bolehkah alam semesta, langit, bumi, haiwan dan tumbuhan, manusia dan binatang ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itu hukum akal. Kita ambil pengajaran lagi. Apa cerita ini? Cerita daripada Isra' Mi'raj ini timbul satu persoalan. Takkanlah dalam tempoh yang sesingkat itu, perjalanan begitu jauh. Zaman tu bukan ada kapal terbang. Zaman tu orang naik unta, naik kuda saja, mahu makan dekat sebulan juga pi mai balik. Hak ni satu malam boleh daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sudahlah itu, daripada Masjidil Aqsa naik daripada satu level langit ke satu langit ke satu langit, balik besok hari. Boleh jadi tak? Ini satu persoalan. Bolehkah kita percaya lagu tu? Kalau kita ambil persoalan tentang Isra' Mi'raj ni, maka datang di sana 3 jenis hukum. 3 jenis hukum. Hukum ni apa dia? Isbatul amri au nafyuhu. Yang dikatakan hukum ni, kita menetapkan satu perkara, kita kata ya, itu hukum. Atau kita menafikan, kita kata tak. Kita kata ya tu hukum, kita kata tak pun hukum. Yang mengatakan ya atau tak ni salah satu daripada 3. Yang pertama namanya hukum akal. Semata-mata akal saja dia akan kata mesti ada. Itu namanya wajib akal. Atau semata-mata akal dia kata mesti tak adanya. Itu namanya mustahil. Dan semata-mata akal dia boleh kata kalau ada pun boleh jadi, kalau tak ada pun boleh jadi. Hak ni masyarakat kadang tak ambil tahu dah. Kalau tanya hukum akal dia berapa? Tak tahu. Kena tahu lah. Ambil contoh mudah, tuan-tuan mai ke masjid malam ni, tinggal rumah elok kemas, katuk pintu rapat, buh mangga, siap. Mai ke masjid, balik-balik daripada masjid, rasa tak sedap hati. Pasal apa? Tengok pada joh macam pintu terbuka. Mai dekat, tengok habis mangga terkopak. Jenguk dalam rumah tu dia, barang-barang berselera. Apa yang bermain dalam fikiran? Rumah dah kena pecah, masuk soalan. Macam mana boleh tahu? Masa kejadian, mata duk ada di masjid, telinga duk ada di masjid, seluruh diri kita duk ada di masjid. Sampai di rumah kita terus kata ada orang pecah masuk, kerana tak mungkin berlaku perubahan. Pintu tertutup jadi terbuka, mangga terpasang jadi terkopak, barang tersusun jadi berselera. Jadi dengan sendiri tak mungkin. Mesti ada orang buat. Itu namanya wajib. Kalau jiran sebelah kata, aku dah rasa jadi sendiri bang. Kita kata awak dah, aku dah susah hati dibuat lawak lagu ni. Mana boleh jadi sendiri? Itu namanya mustahil. Ya, mustahil. Siapa dia yang buat kerja ni? Penagih dadah boleh jadi tak? Boleh jadi. Pencuri profesional boleh jadi. Ya, orang yang nak dengki khianat pada kita boleh jadi. Itu namanya jaiz. Maka inilah hukum akal yang membantu kita faham akidah. Jangan sampai dia kata, Allah Ta'ala maha berkuasa, apa salah Allah cipta Tuhan lain? Mustahil. Dan ini sunnah para Rasul menggunakan dalil akli. Nabi Ibrahim AS dalam nak habaq pada Namrud. Ya, sebab yang jadi pemerintah ni ada kala orang baik, ada kala orang tak baik. Namrud ni orang tak baik. Sampai tahap dia kata dia Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim AS nak berhujah dengan Namrud guna dalil akli. Akal yang sihat tak akan boleh terima Tuhan tapi lemah. Awak mendung hari ni, oh Tuhan penat bang ni. Oh tak mungkin. Ada pula Tuhan penat. Awak MB tak main, oh MB letih penuh program 2-3 hari ni, penat taklah. Boleh jadilah MB manusia. Tapi kalau Tuhan penat, mustahil. Ya, Tuhan kurang mustahil. Jadi siapa yang boleh terima kata ayah pin tu Tuhan, akal dia tak sihat. Ayah pin lemah. Kalau tak makan nasi, ayah pin lapar. Makan nasi dia sakit perut, pi tandas lagu tu ke Tuhan. Ingat lagi tak kisah satu orang nama Harun, orang faham. Dia kata dia Tuhan juga, Tuhan Harun. Lepas dia kena tangkap dengan polis, dia kena stroke. Tuhan boleh kena stroke lah. Agak-agak lah. Lepas tu keluar dalam berita, kita nak gelak ke nak nangis pun tak tahu. Mahkamah dapati Tuhan Harun bersalah. Tu dia. Tuhan boleh dapati bersalah oleh mahkamah.
Mantan Perdana Menteri ada lah, dia dapati bersalah di mahkamah, nak ke mana? Dia bawa bukti kata bersalah, cuma dapat keringanan hukuman. Betul kan? Tak mustahil, pasal manusia. Kalau Tuhan dia dapati bersalah di mahkamah, mustahil. Maka Nabi Ibrahim AS nak habaq pada Namrud, kamu hang ni mustahil Tuhan pasal hang lemah. Apa dalil hang lemah? Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan yang sebenar, Tuhan aku berkuasa, boleh bagi hidup, boleh bagi mati. Hang boleh tak? Oh, rupanya Namrud awal lagi kena penyakit BBAK. Ingat lagi? Biar bodoh asal confident. Namrud confident, dia habaq, dia kata ana uhi wa umiit. Apa susah? Aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati. Dia panggil dua orang, satu dia bunuh, satu dia bagi lepas. Hak dia bunuh kira dia dah bagi mati, hak dia lepas dia dah bagi hidup. Hak tu kata bodoh. Hak hang lepas tu hidup lama dah, hang cuma tak bunuh dia saja. Bukan kau tu orang tak bagi menghidupkan. Menghidupkan seekor nyamuk pun hang tak dia bagi hidup. Tapi tak apalah, Nabi Ibrahim tengok dia ni tak berapa cerdik, aku bagi hujah lain lah bagi dia faham. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan Maha berkuasa, Allah terbit matahari daripada timur. Hang kalau betul Tuhan mesti hang berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Cuba hang bagi terbit matahari ke barat, aku nak tengok. Fa buhital ladzi kafar. Orang kafir tu tak boleh nak jawab. Pasal akliyah itu membuktikan tauhid dan menolak syirik. Maka berlakunya Isra' Mi'raj itu dari segi akliyahnya tidak mustahil. Bahkan yang mustahil zaman dahulu dengan perjalanan 8 jam boleh sampai di Makkah dengan teknologi manusia sudah tidak mustahil. Apatah lagi dengan teknologi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ianya mustahil adat. Dari segi kebiasaan tak bolehlah, tak ada alat, tak ada apa. No? Baik, adat, hukum adat ini bukan sebagaimana difahami oleh sebahagian orang. Dia berkata hukum adat ni macam adat orang Melayu lagu ni, adat orang Cina lain sikit, adat orang India lain lagi, adat Perpatih, adat Temenggung. Bukan. Hukum adat ni adalah scientific. Dia adalah observation of cause and effect. Dia tengok sebab dan musabab. Experimental. Dia tengok apa yang biasa berlaku, dia ambil satu ketetapan. Maka akan berlaku 4 pertalian. Ada dan ada. Ada dan tiada. Tiada dan ada. Tiada dan tiada. Teka. Siapa nak boleh teka? Bagi hadiah apa tak tahu. Bila ada dan ada, ada dan tiada ni rasa pelik. Bawa contoh senang faham. Bila kita duduk biasa buat, kita tengok lagu tu lah jadi, maka kita kata lagu ni akan jadi lagu ni. Ada makan dengan ada kenyang dengan ada makan. Betul tak? Pasal biasanya lagu tu tak percaya, cuba lepas ni saya difahamkan, lepas ni ada jamuan, cuba tuan-tuan makan masa jamuan, kenyang tak? Biasanya kenyang. Macam kita kata ada kenyang dengan ada makan. Ada dan tiada, ada lapar dengan tiada makan. Tak percaya besok tak sama makan, lapar tak? Biasa lapar lah. Jarang-jarang tak makan tapi tak lapar, biasanya lapar. Tiada dengan ada, tiada lapar dengan ada makan. Tiada dengan tiada, tiada kenyang dengan tiada makan. Tapi hukum adat sah bersalahan. Mana kadang-kadang jadi beza. Yang ni namanya khariq lil adah, luar biasa. Khariq lil adah kalau berlaku pada Rasul namanya mukjizat. Berlaku pada orang-orang wali Allah namanya karamah. Kalau berlaku pada orang soleh sekali-sekala namanya ma'unah, pertolongan. Kalau berlaku pada orang-orang yang fasik, yang jahat, kafir, berlaku benda-benda pelik pada mereka, jangan duk kagum. Itu namanya istidraj. Jadi kalau dia kena tikam tak lu, kena api tak hangui, mayang dah, buat maksiat, tak ada zikrullah, itu bukan karamah. Itu adalah istidraj, Allah bagi dia lajak lagi. Jadi jangan kita lalai dengan kepelikan tadi. Itu hukum yang kedua, hukum adat. Kalau berlaku benda pelik pada orang soleh, boleh jadi itu karamah. Jangan kita pelikkan. Zaman dah ada orang duk pelikkan. Oh dia buat main-main. Oh dia kata takkan jadi lagu tu. Takkan. Memang ya, adat tidak berlaku. Tapi kalau luar adat, boleh berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Hukum yang kita biasa dengar, hukum syarak. Iaitu ketetapan Allah Ta'ala. Kalau Allah suruh buat, tak ada pilihan. Kalau hang tak buat berdosa, namanya wajib. Allah suruh buat, tapi ada longgar sikit, tak buat pun tak berdosa, namanya mustahab, sunat. Kalau Allah suruh tinggal, jangan buat, tak ada pilihan, hang buat juga berdosa.
maka itu namanya haram. Jangan buatlah, tapi kalau buat pun taklah berdosa, makruh. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Itu namanya harus. Maka kita berpandu kepada hukum syarak, kita wajib beriman dengan Isra dan Mi'raj. Hukum akal kata harus saja. Akal kata boleh jadi, Allah Maha berkuasa. Tapi hukum syarak kata hang wajib beriman bahawa Isra dan Mi'raj berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum syarak ni jadi panduan hidup, hukum akal jadi panduan akidah, hukum adat juga jadi panduan syarak. Satu orang ambil pisau tajam tikam perut kawan dia. Masuk bicara di mahkamah, dia kata yang arif tidak boleh dapati saya bersalah. Saya mengaji di masjid Ustaz Abdul Habab, bukan pisau yang melukakan, Allah yang melukakan. Itu akidah bang. Syarak tengok pada adat. Pisau secara adat melukakan. Bila kamu mendatangkan sebab, kamu menanggung musabab. Begitu. Jadi itu pengajaran dari segi hukum yang kita boleh dapat daripada Isra dan Mi'raj. Lebih pada itu adalah kita itu melihat bahawa Nabi SAW adalah insan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau boleh nak petik sikit, ya. Saya dimahamkan saya kena berhenti kuliah atau ceramah pada waktu Isyak, iaitu 8.42, atau boleh juga dia berkata kalau nak lajak pun jangan lebih pada pukul 9. Betul ke? Bolehkah lajak sikit? Mai pada kemaman pagi tadi lepas subuh dengan jam, saya pun tak teringat kata ni musim orang cuti. Lepas tu jenuh lah atas highway tadi. Kalau lajak pukul 9 pun boleh kono. Baik. Jadi ada orang dia menyalah fahami tentang konsep Isra Mi'raj ni, dan alhamdulillah ada di kalangan ustaz kita Ahli Sunnah wal Jamaah dia menerangkan, iaitu sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hafiz, dikenali sebagai Ustaz Hafiz Za'farani. Dia menjawab kekeliruan yang ditulis oleh satu orang yang anti kepada Asy'ariyah. Asy'ariyah tu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia fahaman apa? Wallahu alam. Iaitu nama dia Dr. Idris Sulaiman. Dia nak katanya Allah duduk atas langit. Jadi dia kata mengapa Nabi SAW sampai naik ke langit yang ketujuh untuk menerima syariat salat fardu 5 waktu, jika bagi dia tidak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi sampai naik ke langit sampai Sidratul Muntaha dapat kewajipan solat 5 waktu, asalnya 50 waktu. Kita tahu kisah tu masyhur. Kalau Allah tak duduk atas langit, macam apa susah-susah Nabi naik? Zaman now orang duk sebarkan perkara macam ni. Doktor ada PhD. Jadi diterangkan naiknya Nabi SAW ke Sidratul Muntaha itu menunjukkan kemuliaan ibadah solat yang kita buat ambil sambil lewa. Kadang kita solat, kadang kita tak, kadang awal, kadang lambat. Hak tu Nabi nak terima di tempat yang mulia, iaitu di Sidratul Muntaha. Bukan nak tunjuk kata Allah Ta'ala duduk di situ. Ketika Nabi Musa AS menerima kitab Taurat, Nabi Musa di Tursina di bumi. Adakah berarti Allah Ta'ala berada di bukit Tursina? Apabila kita buat haji, kita tu disebut Duyufur Rahman. Kita ni dah tetamu-tetamu Allah. Dan kita menuju ke mana? Baitullah, rumah Allah. Adakah berarti Allah berada di dalam Kaabah sehingga menerima tetamunya di Kaabah? Tidak demikian. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan terpengaruh dengan golongan yang nak mengatakan Allah bertempat di langit dengan alasan Nabi SAW naik ke langit ketika menerima kewajipan solat. Kemudian dia tanya lagi, Dr. Idris Sulaiman tanya, kalau Allah Ta'ala tidak bertempat di langit, pasal apa Nabi Musa AS berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kembalilah kepada Tuhanmu. Lalu bagi Nabi SAW berulang alik beberapa kali, sehingga solat yang asalnya 50 waktu dikurangkan menjadi 5 waktu. Kalau bukan Allah bertempat di langit, pasal apa pula Nabi nak kena ulang alik daripada tempat Nabi Musa, pi balik naik, turun Nabi Musa kata banyak lagi, pi balik naik. Itu tanda Allah Ta'ala duduk di langit, kata dia. Jadi diterangkan kekeliruan ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama besar dalam umat Islam, dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi telah menerangkan bahawa Nabi SAW kembali ke tempat munajat, bukan berarti kembali ke tempat Allah.
Sidratul Muntaha itu tempat Nabi SAW bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana bagi dia mendapat kewajipan salat di tempat yang mulia, maka nak minta kurang pun di tempat yang mulia. Begitu ya kefahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita pergi buat haji, na'udzubillah, tiba-tiba tak cukup rukun haji batal, cek dia kata mereka kata batal, kena wajib qada haji. Kita qada haji di mana? Di Makkah juga, bukan pasal Allah duduk di Makkah, tapi pasal tempat haji di Makkah, tempat munajat Nabi di Sidratul Muntaha. Baik. Tak apalah kalau nak cerita pasal ini banyak lagi. Saya cuma nak sentuh sedikit supaya kita faham bahawa ibrah daripada Isra' Mi'raj ini adalah mensucikan Allah Ta'ala dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menempatkan Allah Ta'ala atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu penyakit di zaman sekarang. Orang salah faham ayat Quran. Bila kita muliakan Nabi, kita sambut maulid, kita puji Nabi, mereka marah. Mereka kata hak ni Nabi larang. Kerana Nabi SAW sendiri bersabda yang bermaksud, janganlah kamu itu mengangkat aku sebagaimana orang Nasara mengangkat Isa. Sesungguhnya katakanlah aku itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kita tak bolehlah puji Nabi. Itu hulu. Loh, pasal apa kita tak boleh puji Nabi? Allah puji Nabi. Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya kamu ini berada atas satu bentuk akhlak penciptaan yang sangat agung. Kalau Allah puji Nabi, adakah hulu melampau kalau kita puji kepada Sayyidu Waladi Adam, anak kepada penghulu kepada anak Adam? Yang dimaksudkan adalah jangan kamu mengangkat aku sebagaimana Nasara mengangkat Isa kepada kedudukan Tuhan. Kan Nasara mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Anak Tuhan ya Tuhan. Itu kufur. Itu yang dilarang. Adapun memuji Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW, itu masih termasuk di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah tak bagi kita orang-orang beriman tinggi suara bila bercakap dengan Nabi SAW. Tak bagi panggil Nabi macam kita panggil orang lain. Orang lain kita boleh kalau nama Muhammad lagi Muhammad. Boleh. Tapi dengan Nabi kita kena panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ada Allah sendiri panggil Muhammad? Ya Allah. Bukan kamu. Tuhan panggil hamba Muhammad, tak ada masalah. Kamu umat diajar beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. 8.40 saya nak tekan break. Saya nak berhenti pukul 9. Biasa ceramah ni dia break kereta api. Dia tarik tang ni, dia berhenti depan sikit. Dia bukan break, boleh break mengejut. Jadi saya tekan break. Baik, saya tak ada pengalaman sangat berkuliah depan orang besar-besar, depan menteri. Biasa saya berkuliah ni depan orang biasalah, masyarakat awam. Cuma ada sekali 11 Disember 2022 saya diberi peluang, bukan berkuliah pun, bercakap depan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Seri Perdana. Ceritanya kawan saya kontak, dia kata, Ustaz, kami nak buat program di Seri Perdana, program agama. Saya kata bagus, tapi kami cadang nak suruh Ustaz cakap salah seorang daripada yang bercakap. Saya nak cakap apa? Saya bukan orang parti, saya bukan orang yang biasa berceramah depan menteri. Dia kata, Ustaz, cakaplah apa, bagi-bagi cadangan-cadangan apa. Bagi cadangan tak apa. Bagi cadangan senang. Nak laksana cadangan yang payah. Biasanya lagu tu. Tapi dia kata, Ustaz bagi cadangan. Bagi cadangan tak apa. Jadi saya dalam tu dibisik oleh pegawai. Dia kata, Ustaz ada masa 7 minit. Cakap. Dia fikir, 7 minit. Aku bukan selalu masuk Seri Perdana. Kod hak ni hak live pun tak tahu. Saya lajak jadi 12 minit. Ada lima pesanan atau cadangan yang saya cadangkan. Tapi sebelum daripada saya cadangkan tu, saya kata saya ucapkan tahniah pada Yang Amat Berhormat. Masa tu baru naik saya, hujung 2022. Saya ucapkan tahniah atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tapi boleh jadi juga takziah. Jadi kenapa? Kerana bila berada pada kedudukan pemimpin, tahniah kenapa? Ada peluang untuk didaungi dengan bayangan arash.
Kerana daripada 7 golongan yang Allah naungi dengan bayangan arah di hari kiamat, yang tidak ada naungan lain, itu adalah al-imamul adil. Satu orang pemimpin yang adil, yang meletakkan satu tu pada tempat dia. Hati-hatilah cabaran dia bunyi kata masuk waktu. Bukan dia habaq suruh berhenti dah kan. Dia kata masuk waktu dah. Jadi meletakkan satu pada tempat dia itu semakin mencabar sekarang bagi orang-orang yang ada pada kedudukan dalam parlimen, dalam apa, kena timbang tengok. Sebagai contoh, undang-undang yang civil tapi sebenarnya selari dengan syariat pun dibatalkan. Seksyen 498 Kanun Keseksaan menjadikan sebagai satu kesalahan jenayah untuk seorang lelaki menggoda isteri orang lain. Tapi Mahkamah Persekutuan mengkaji, mengatakan bahawa peruntukan tersebut terbapal kerana tidak berperlembagaan. Kerana seolah-olah isteri itu jadi macam reta suami dia pula. Bila kahwin tak boleh orang kacau. Dah lagu tu lah pun. Dah hang kahwin bini boleh kacau orang lain, apa makna kahwin? Bini kita pergi orang lain, aku keluar dengan bini hang sat. Boleh tak? Orang putih tak apa lah. Orang putih, may I dance with your wife? Oh, okey. Orang putih. Kita lagu tu juga. Nak bawa bini hang naik motor sat boleh lah. Nak ajak dia pergi minum, boring lah minum seorang-seorang. Lagu tu apa? Dalam Islam, meminang atas pinangan orang pun dilarang, takut jadi permusuhan. Jadi, itu kan bercanggah dengan maqasid syariah. Maqasid syariah nombor 1, hifzuddin, jaga agama. Yang kedua, hifzul nafsi, jaga nyawa. Orang tu dulu, bila isteri dia kena mengorat dengan orang lain, dia boleh pergi buat aduan. Jadi, polis kaji-kaji ada kesalahan, cah di mahkamah. Lah kalau dia tak boleh buat lagu tu, boleh jadi tak dia ambil tindakan sendiri. Tidak sedikit kes pembunuhan akibat perkara macam ini. Jadi orang ada kuasa, ada kedudukan, kena fikir tengok nak buat lagu mana, nak bawa ke mana, ada tuju negara kita. Hari Jumaat ni ada lagi beberapa peruntukan di dalam enakmen syariah negeri Kelantan dicabar sebagai tidak berperlembagaan, mengambil presiden daripada kes Iki, satu orang homoseks yang dia kata cas terhadap dia itu tidak berperlembagaan, pasal sudah ada dalam civil law, maka automatik syariah tidak boleh pakai. Fikir tengoklah, pasal hal ni adalah tanggungjawab. Kenapa saya kata kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh jadi takziah? Kerana kalau tahniah tadi jadi Imamul Adil, yang takziah tadi ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu minta sedikit jawatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala tastamiluni ya Rasulullah. Rasulullah tak melantik saya jawatan apa-apa ke? Yang Mak Berhormat selalu kono orang tanya lagu tu. Yang Mak tak melantik saya jadi apa, JLC ke apa? Mungkinlah. Jadi Sayyidina Abu Dzar terus terang apa? Rasulullah tak nak lantik saya kan? Rasulullah pegang bau Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah bagi tahu terus terang, innaka dhaif. Kamu saya tengok orang yang lemah. Sebab orang nak pegang jawatan ni dia kena kuat. Bukan kuat dari segi tubuh badan saja, kuat dari segi prinsip, kuat dari segi disiplin, kuat dari segi kejujuran. Ya. Nabi pegang kamu ni lemah. Wa innaha amanah. Dan apa yang kamu minta tu adalah satu amanah. Wa innaha khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah. Dan yang kamu minta tu hari kiamat akan jadi satu kehinaan dan jadi satu penyesalan ke atas kamu. Ila man akhazaha bihaqqihi wa adda ma alaihi fihi. Kecuali orang yang ambil tu dengan betul dan dia menunaikan amanah yang ditanggung dengan jawatan tersebut. Jadi kita ambil pengajaran, bukan apa alam-alam ada di hadapan saya, ada Yang Amat Berhormat, ada bakal orang-orang besar. Tapi kita duduk di atas inilah kita nak buat sesuatu yang bawa bekal ke akhirat. Time ni lah pasal roda ni berpusing. Memang kita tahu dah roda berpusing, tapi untuk saya secara peribadi saya cukup insaf kalau tengok dalam dunia politik. Bukan nak cerita politik, minta maaf lah, nak jangan tersinggung pula. Saya ni ambil yang iktibar, saya tengok masya-Allah tabarakallah. Lagu ni rupanya kehidupan. Orang yang dulu biasa duduk dalam, lah Allah buat pada kedudukan pemimpin tertinggi negara. Itu realiti.
Orang yang dahulu pernah jadi pemimpin tertinggi negara, dah duduk dalam. Ni pusingan roda kehidupan. Jadi kita bukan selalu di atas. Kita bukan selalu pegang kuasa. Kita bukan selalu ada peluang. Maka time kita ada di atas inilah, time kita pegang kuasa inilah, time kita ada peluang inilah, kita buat sesuatu untuk umat Islam. Sebab ini adalah amanah orang yang pegang jawatan, adalah iqamatuddin wa siyasatud dunyawi. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Dan ini selari dengan sumpah perlembagaan yang disumpahkan oleh Yang Tuan Agung, iaitu dalam jadual 4, ya, Yang Tuan Agung kena bersumpah wallahi wabillahi wa tallahi, dengan ini kami dengan sesungguhnya berikrar dan mengaku antara lain akan menjaga pada setiap masa agama Islam. Jadi ini dipikul oleh Yang Tuan Agung. Ini sumpah perlembagaan, berarti setiap organ kerajaan menanggung sumpah ini, sumpah Rabbani menjaga agama Islam pada setiap masa. Jadi kita ambil lagi pengajaran daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang orang Islam. Minta maaf lah, kita boleh berbeza dari segi politik, berbeza dari segi kumpulan, tapi jangan perbezaan itu membawa kita benci kepada saudara yang berbeza tadi. Sebab ini ada kaitan dengan iman. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna, asal zahirnya tidak beriman. Tidak beriman salah seorang pada kamu. Mujuklah ulama-ulama mengatakan maksudnya tidak sempurna. Masih beriman tapi iman itu tak elok. Sehinggalah dia kasih buat saudara dia apa yang dikasih buat diri dia sendiri. Apa yang kita suka untuk diri kita, kita kasih kepada semua orang Islam. Tidak mengira dia parti mana, dia kumpulan mana, dia kampung mana, dia asal negeri mana, dia cakap lokat bahasa apa, asal dia orang Islam, maka kita kasih seolah-olah kita kasih buat diri kita sendiri. Ini masalah ni, mereka ada krisis kan, mereka tak enam, mereka ada perbezaan. Nak buat lagu mana? Ikut Quran kata, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanya saja orang beriman itu adalah saudara. Maka kalau mereka bertelingkah, mereka ada krisis, fa aslihu, hendaklah kamu perdamaikan. Maka cari jalanlah lagu mana nak bagi umat Islam ni bersatu. Sebab dengan bersatu itu kita ada kekuatan. Kalau dengan berpecah, wala tanaza'u fatafshalu. Allah berfirman, yang kamu itu tanazu', berbantah, berbalah, nanti kamu akan gagal. Jadi Nabi SAW kasih kepada umat. Nabi SAW ketika mana mendoakan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa diampunkan dosa Sayyidina Aisyah itu, yang semua sekali, yang dahulu, yang akan datang, yang kecil, yang besar, apa sahaja dosa Sayyidina Aisyah, Nabi mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Aisyah mendengar permohonan itu dan rasa sangat gembira. Nabi tanya, wahai Aisyah, adakah kamu gembira dengan doa saya tadi? Bahkan ya Rasulullah, tentulah saya gembira. Nabi cakap apa? Itulah doa yang sama yang saya doakan buat umat pada kali setiap solat. Nabi mendoakan pengampunan dosa buat kita. Maka jangan kita itu tidak ikut kepada arahan Nabi SAW. Saya tutup dengan satu ayat Quran dan satu hadis Nabi SAW, buat paduan diri saya dan juga kepada tuan-tuan yang hadir. Ayat Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada orang buat ayat pengasih. Dia kata baca ayat ni orang kasih kat kita. Jadi sebelum ceramah baca dulu ayat ni. Tak perlu. Nak bagi orang kasih, kita buat benda yang membantu dia kasih pada kita. Manusia macam tu. Kita berjasa pada dia, dia suka pada kita. Ayat ni bukan ayat pengasih. Ayat ini nak habaq pada kita, kalau betul hang tu kasih pada Allah Ta'ala, fattabi'uni, hendaklah hang tu ikut akan daku, yakni Nabi SAW, yuhibbukumullah. Nescaya Allah kasih pada kamu. Kalau Allah kasih pada kita, tak ada makna apa dah, manusia tak suka pada kita pun tak masalah. Dan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umat aku akan masuk syurga. Alhamdulillah, mujuk. Tapi ada illa, kecuali mereka yang tak mau. Adakah orang tak mau masuk syurga?
Jahat macam mana pun asal dia orang beriman, pasti dia ada cita-cita nak masuk syurga. Maka sahabat pun rasa heran. Faman ya'ba ya Rasulullah, siapa tu yang tak mau masuk syurga wahai Rasulullah? Nabi SAW jawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, maka dia akan masuk syurga. Siapa yang ingkar kepada apa yang aku bawa, maka dia orang yang tak mau masuk syurga. Maka saya syukur, alhamdulillah saya difahamkan yang amat berhormat Menteri Besar juga adalah Exco Agama. Maknanya jawatan yang berkaitan dengan agama ni dipegang oleh eksekutif tertinggi lah bahagian negeri. Moga-moga itu membawa kemajuan kepada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, perkasakan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah di negeri Perak, akidahnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, berdasarkan kajian tauhid sifat 20 yang dipermodernkan cara penyampaiannya, dan berteraskan kepada fiqh mazhab Syafi'i dengan meraihkan mazhab-mazhab yang lain. Pun hati-hati, zaman lah ada orang tak mau pakai mazhab. Bahasa dia kata zaman Nabi tak ada mazhab. Lebih heran lagi, dia boleh tanya, Nabi itu sembahyang mazhab mana? Dia tanya. Ada juga lagu tu. Hampir tanya Nabi sembahyang mazhab mana, pasal Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Habis Nabi sembahyang ikut wahyu, pasal apa kita sembahyang ikut mazhab? Habis wahyu datang kat hang, datang kat Nabi. Nabi ikut wahyu pasal wahyu turun kat Nabi. Hang tak dapat wahyu, hang kena sembahyang ikut cara Nabi solat. Betul tak? Betul. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat lagu kamu lihat aku solat. Pasal tu aku solat lagu ni. Hang lihat Nabi solat bila? Minggu lepas ke tahun lepas? Yang ni yang dia tak sedar. Dia semangat nak solat lagu Nabi solat, tapi dia tak sedar, kata dia tak lihat pun Nabi solat. Memanglah aku tak tengok Nabi solat, tapi aku pergi kursus sifat solat Nabi yang sahih lagu ni dah banyak. Sama kami yang macam kita solat tadi. Siapa yang solat macam dia solat maghrib tadi pasal dia nampak Nabi solat lagu tu? Tak ada. Kita solat lagu kita solat pasal ustaz kita ajak kita lagu tu. Ustaz kita pun tak lihat Nabi solat macam mana, dia ambil daripada guru dia. Dia ambil pada guru. Siapa yang bermazhab macam kita mazhab Syafi'i akan sampai pada murid Imam Syafi'i, akan sampai pada Imam Syafi'i, sampai pada guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat yang lihat Nabi solat. Hak lagu tu tinggal depan. Jadi cadangan saya lah ambil perhatian kepada gerakan anti mazhab. Pasal dia akan bagi rosak agama. Kita perkasakan di negara kita ni mazhab Syafi'i dengan kita tidak menolak 3 mazhab lain yang muktabar. Dan dalam tasawuf adalah dengan berpegang dengan tasawuf Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kena ingat, tujuan tasawuf bukan pasal nak karamat. Ada orang pasal tasawuf dia nak jalan tahiyat. Susah-susah jalan tahiyat siapa? Ada orang bila tasawuf tarikat dia kena terbang atas udara. Tuan-tuan, kerana nak terbang atas udara tak payah tasawuf, tak payah tarikat. Bab macam saya, pergi beli tiket Firefly boleh, Air Asia boleh terbang juga, elok pramugari semua layan kita. Tasawuf adalah tujuannya takhliyah, nak membuang sifat yang mazmumah, terkeji, takabur, riya, ujub, hasad dan sebagainya. Kemudian tahliyah, hiasi dengan sifat yang terpuji, syukur, sabar, redha, tawakal dan sebagainya. Kerana hidup kita sementara. Dunia ni mata'ul ghurur. Dunia ni tempat sementara yang menipu daya. Saya balik ke Terengganu, ziarah ayah saya masuk ward. Saya insaf. Pasal saya kenal ayah saya daripada kecil kan. Dia dulu gagah, dia dulu berkebun, dia dulu bagi kita makan. Dah terbagi tak boleh makan pun melalui tube ya. Tube. Mula-mula pun tak boleh makan melalui drip. Dah sihat sikit melalui tube, buang susu melalui tube. Kalau buang air memang kita uruslah pakai pampers. Tidakkah ini yang disebut dalam Al-Quran? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun. Siapa yang kami panjangkan umur dia, nanti kami kadih dia macam dulu balik. Nak kena suap susu balik, nak kena pakai pampers balik, tak boleh jalan, nak kena dukung buah atas. Maka hidup kita ini sementara saja. Yang kekal, yang kita telah laburkan infak fi sabilillah, hak tu masuk akaun akhirat. Kita dah ni bawa duit Malaysia ke US pun tak laku. Padahal masih sama-sama atas dunia.
Bawa di dunia nak pakai di akhirat, tak laku. Tukar siap-siap dengan jalan infak, sedekah fi sabilillah. Dan tinggal lagi 3 minit, insya-Allah saya tak akan lebih pada pukul 9. Saya nak tutup dengan 2 konsep, tawakal dan zikrul maut. Tawakal ni kita bukan tak berusaha, ada orang salah faham. Dia kira tak mau kerja. Pak hantar kerja, aku tawakal. Itu bukan tawakal, itu penyegan. Hang kerja lah, keluar kerja lah, pagi-pagi balik kerja, petang dapat gaji, bayar hutang. Tapi hang yakin tak sebutir nasi masuk ke mulut, tak sebutir gandum masuk ke perut, kecuali itu ketentuan daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sampai ke tempat yang kita tak sangka, pasal rezeki kita ada di sana. Kita pun tak tahu. Oh, rupanya rezeki aku ada di sana. Nak kita pasal rezeki, saya ada satu mak saudara, mak menakan, orang kata mak menakan. Dia melahirkan anak tumpah darah masuk ICU. Tahun 1995, lama dah. Kami pergi ziarah dia di SJMC, Subang Jaya Medical Center. Doktor habaq kat mak saya, dia kata, "Puan, adik puan ni teruk dah. Saya cadangkan puan banyakkan baca Yasin." Itu kata lain, doktor nak habaq kata, adik puan ni kan nak meninggal lah. Jadi 5-6 orang kami keliling mak menakan saya, kami pakat baca Yasin. Tahun 1995 lah 2024 mak menakan saya hidup lagi, ke sana kemari, makan minum lagi. Pasal rezeki dia belum habis. Hak baca Yasin meninggal habis. Tinggal saya seorang, dia usai tak tahu saya dulu ke dia dulu. Hak lain meninggal habis. Jadi jangan yakin sangat hak baca Yasin tu panjang umur. Kadang-kadang hak dia baca Yasin tu panjang umur lagi. Dan yang terakhir adalah tentang zikrul maut. Hak ni boleh bagi kalau kita bagus, jadi bagus. Kalau kita nakai pun tak nakai sangat. Pasal kita ingat penghujung kita. Cerita simple saja. Saya pergi ke ladang kambing di Gombak, nak tempah kambing untuk akikah. Pasal saya nak beli tu dia tanda, dia spray cap merah. Pasal minggu depan saya nak mai, nak sembelih kambing tu. Sebagaimana yang janjikan, saya mai minggu depan tu, kira-kira nak sembelih kambing hak saya booking. Orang jaga ladang tu dia habaq, dia kata kita ada stok baru. Kalau abang mau boleh beli kambing baru, daging dia banyak lagi, sedap lagi. Boleh ya? Saya beli kambing lain. Sembelih kambing tu, kambing ada cap merah tu mai lompat depan. Oh, saya kata panjang umur lagi kambing ni. Penjaga ladang jawab apa? Dia kata, kambing ladang ni tunggu mati ya. Saya kata macam kita atas dunia. Kita atas dunia macam kambing ladang lah. Sebahagian daripada kita ni malaikat dah spray cat dah. Abang Haji ni minggu depan nak ambil. Ni dia ni nak ambil bulan depan. Jadi kalau kita ingat lagu tu, insya-Allah kita jadi baik. Aksiru min zikri hadimil lazzat. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Perbanyakkan daripada mengerti benda yang menghancurkan kelazatan, iaitu kematian. Saya ucap terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila 'izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Engku Ahmad Fadil.